A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung Sahih kisah-kisah Nabi oleh Syekh Salim bin Ain Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Minggu lepas kita telah tengok cerita tentang Nabi Idris AS dan beberapa perkara berkenaan Nabi Idris AS. Cerita tentang Nabi Idris tidak terlalu panjang kerana tidak banyak maklumat tentang Nabi Idris AS yang boleh kita dapat melalui sumber-sumber yang sahih, melalui sumber-sumber yang boleh dipegang, sama ada daripada Al-Quranul Karim sendiri atau daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kebanyakan cerita-cerita yang melibatkan Nabi Idris AS adalah cerita-cerita bersumberkan daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Dan kalau riwayat-riwayat Israiliyat ni kita nak pakar kesemuanya, kita nak tengok kesemuanya, panjanglah ceritanya. Cuma kita hanya melihat kepada sumber-sumber yang berlandaskan daripada hadis Nabi SAW. InsyaAllah hari ini kita sambung kisah berkenaan Nabi Nuh AS, Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT untuk memperbetulkan akidah, untuk mengembalikan akidah umat manusia yang telah terpesong Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi Nuh AS di dalam Al-Quranul Karim sebanyak lebih 40 kali. Nama Nabi Nuh AS diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Ini antara Nabi yang banyak diulang-ulang nama dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Nabi Musa AS adalah nama yang paling banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Beratus kali, 100 lebih diulang nama Nabi Musa AS di dalam Al-Quranul Karim, kerana adalah sebab-sebab yang akan kita tengok. Nabi Nuh Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebanyak 43 kali di dalam beberapa surah. Ada cerita tentang Nabi Nuh, Allah Ta'ala sebut secara terperinci cerita dia, start daripada perjalanan dakwah dia. Ada tempat Allah Ta'ala hanya sebut nama Nabi Nuh AS saja. Ada tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang dakwah Nabi Nuh kepada kaum baginda. Macam-macam lah cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawakan cerita tentang Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh AS adalah seorang Nabi yang dalam Quran ada nama dia sendiri dalam Al-Quranul Karim. Tidak semua Nabi ni ada nama dia dalam Al-Quran, ada nama surah. Jadi satu nama surah khusus dengan nama dia. Antaranya Nabi Yunus AS, ada surah Yunus. Maka antara Nabi kita SAW ada surah Muhammad. Yusuf, ada surah Yusuf. Begitu juga Nabi Nuh AS ada surah Nuh di dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW ketika membicarakan, ketika baginda menyebutkan tentang Nabi Nuh AS, Nabi telah sebutkan kepada kita dalam beberapa riwayat, antaranya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sebut kepada kita seperti mana telah kita bicarakan baru ni tentang berapa tempohkah, berapa lamakah jarak antara Nabi Nuh AS dan juga Nabi Adam AS. Nabi SAW sebut, ini daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut, kana baina Adam wa Nuhin 10 qurun kulluhum ala syari'atin minal haqq falamma ikhtalafu ba'athallahu an-nabiyyin wal mursalin wa anzala kitabahu fakanu ummatan wahidah. Ibn Abbas sebut kana baina Adam wa Nuh,
tempoh antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh alaihissalam asyaratu qurun, adalah selama 10 kurun. Kulluhum ala syari'atin minal haqq. Manusia di antara pada zaman Nabi Adam hinggalah dibangkitkan Nabi Nuh. Sebelum dibangkitkan Nabi Nuh, mereka berada di atas syariat yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum marinya Nabi Nuh. Nabi Nuh mari kerana umat pada zaman baginda telah tersesat, maka Allah Taala hantar Nabi Nuh alaihissalam untuk memperbetulkan umat manusia ketika itu. Falamma ikhtalafu, bila mereka sudah menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, daripada akidah tauhid, ba'atsallahu an-nabiyyin wal mursalin. Ketika itu Allah Taala utuskan para nabi, Allah Taala utuskan para rasul, wa anzala kitabah, dan Allah Taala turunkan kitabnya kepada para rasul, fakanu ummatan wahidah. Sebelum tu manusia adalah umat yang satu. Manusia berada di atas satu syariat, manusia berada di atas satu agama, manusia berada di atas satu kepercayaan, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia sebelum diutuskan Nabi Nuh alaihissalam, sejak daripada zaman Nabi Adam selama 10 kurun, manusia berada di atas jalan tauhid. Manusia berakidah dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berlakunya penyelewengan yang Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana berlakunya penyelewengan tersebut. Cuma menjadi khilaf seperti mana telah kita sebutkan sebelum ni, berapakah tempoh 10 kurun tadi? Adakah 10 kurun tadi bermaksud, kalau ikut pengiraan kita pada hari ini, 10 kurun bermaksud 1000 tahun. Ada juga sebagai ulama mengatakan 10 kurun ni adalah 10,000 tahun. 10,000 tahun. Syekh Abdul Fattah, Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir di Jordan, dia lebih memilih bahawa satu kurun ni lebih tepatnya bersamaan dengan 1000 tahun. 10 kurun bersamaan dengan 10,000 tahun. Tu jarak antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Kerana telah kita sebutkan sebelum ni sebab-sebab dia, antara sebab dia kerana kurun ni dia melibatkan, asal dia kurun ni dia melibatkan satu generasi. Satu generasi manusia pada zaman tersebut dia boleh pergi sampai 1000 tahun kebiasaannya. Satu generasi manusia. Pada zaman kita, generasi kita paling-paling pun boleh pergi 100 tahun. Jarang sangat kalau manusia ni boleh hidup sampai 120 tahun ke, 130 tahun ke, 200 tahun boleh dikatakan tak ada manusia boleh hidup selama tempoh tu. Wallahu alam lah kalau ada mengaku boleh sampai hidup 300 tahun. Saya pernah tengok dia mengaku dia hidup 300 tahun. Wallahu alam lah betul ke dia hidup 300 tahun. Seperti mana dakwah dia tadi. Paling-paling manusia boleh hidup 120 tahun. Tu pun paling lama dah. Tak lagi sampai tahap 200 tahun. Sebab itulah satu kurun pada zaman kita bersamaan 100 tahun. Jadi kalau kita pakai kiraan pada zaman kita bermaksud 10 kurun adalah 1000 tahun. Sebagai ulama sebut 1000 tahun tak okey lah. 1000 tahun pada zaman Nabi Nuh alaihissalam tadi. Pada antara zaman Nabi Nuh antara zaman Nabi Adam dengan zaman Nuh tak okey lah 1000 tahun. 1000 tahun ni umur Nabi Adam lah menurut sebagai riwayat. Tak lama lah lagu tu. Nabi Adam pun hidup lagi. Tak okey lah 1000 tahun. Jadi sebab itulah mereka kata logiknya 10,000 tahun. Sebab boleh kata 10 generasi dah selepas Nabi Adam AS. Tu baru logik. Kalau kita kata 1000 tahun, Nabi Adam hidup lagi waktu tu. Tak okey masa zaman Nabi ataupun Nabi Adam meninggal dunia 1000 tahun lepas tu. Kalau 1000 tahun kita pakai 1000 tahun, anak dia 1000 tahun. Kalau kita kata anak dia 1000 tahun, maksud zaman anak dia je. Sedar ke? Kalau kita tengok dalam riwayat apa, Honi ni sejak dah berzaman Nabi Adam tu nak boleh ke terpesun tu beberapa generasi dah. Generasi pertama selepas zaman Nabi Adam lama dah. Generasi tadi tu dia tak sembuh terus. Dia hanya buat binaan baru. Lepas tu dia hormat sikit. Lepas tu mari generasi seterusnya dia barulah sampai tak mereka sembuh. Tu nak menunjukkan beberapa generasi dah. Kalau 1000 tahun satu generasi je lah. Jadi
Lebih logik kalau kita pakai 10,000 tahun bersama dengan 10 kurun. Ini juga sebagai ulama menyatakan riwayat daripada Ibn Abbas merajihkan 10 kurun bersama dengan 10,000 tahun. Seperti mana Dr. Salah Abdul Fattah Khadidi dia sebut, muddatul qurun li abna'il jaili al-wahid baina Adam wa Nuh alaihi salam hiya 1000 sanah. Satu kurun bagi satu generasi zaman Nabi Adam dengan juga zaman Nabi Nuh bersama dengan 1000 tahun. Bainama adapun generasi pada zaman kita pada hari ini, tempoh dia 70 tahun atau kita boleh katakan 100 tahun. Sebab itulah dia kata 10 kurun antara Nabi Adam AS dan juga Nuh adalah 10,000 tahun. Inilah pandangan kama qala Ibn Abbas, seperti mana disebutkan oleh Ibn Abbas, iaitu selama 10,000 tahun. Okey. Manusia berada di atas agama tauhid seperti mana telah kita sebutkan tadi, dan Allah Taala juga sebut kana nasu ummatan wahidah. Manusia berada di atas satu agama, iaitu agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum syaitan menipu daya manusia, sebelum syaitan menyelewengkan manusia. Ini juga hujah bagi para ulama yang mengatakan bahawa Nabi Idris alaihissalam ni dia bukan mari nabi sebelum zaman Nabi Nuh, dia mari selepas zaman Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab sebelum mari zaman Nabi Nuh ni manusia okey lagi, manusia mentauhidkan Allah Ta'ala lagi. Tujuan apa mari Nabi Idris ni? Nabi-Nabi ni diutuskan nak memperbaiki manusia. Nabi-Nabi ni diutuskan untuk memperbetulkan manusia, akidah yang telah rosak, nak memperbetulkan penyelewengan manusia. Pada zaman Nabi Nuh baru berlaku penyelewengan, baru berlaku kehancuran tauhid, baru berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tujuan diutus Nabi Idris sebelum tu je? Manusia betul lagi, tak perlu kepada rasul, dah manusia waktu tu. Ibn Abbas dia sebut tadi, idza ikhtalafu, bila mereka menyeleweng daripada agama Allah, ba'athallahu an-nabiyya wal mursalin, barulah Allah Taala utus nabi dan juga rasul. Kenapa nak diutuskan Nabi Idris ni? Sedar ke sebelum suatu zaman tu, kalau kita kata Nabi Idris diutuskan sebelum Nabi Nuh AS, manusia di atas agama tauhid lagi, manusia masih lagi di atas agama Islam, manusia tidak menyeleweng lagi. Jadi tidak ada keperluan nak hantar Nabi Idris ketika tu. Tu hujah menurut sebagai ulama yang mengatakan Nabi Idris nabi yang mari selepas zaman Nabi Nuh AS. Okey. Nabi SAW ceritakan kepada kita bagaimana berlakunya penyelewengan dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi berkhutbah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dan sahih beliau. Nabi berkhutbah, Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi sebut bahawa Allah Taala berfirman. Nabi sebut satu hadis qudsi. Nabi sebut Allah Taala berfirman. Allah Taala kata, kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Setiap harta yang aku berikan kepada hamba aku, dan aku anugerahkan kepada hamba aku adalah halal, sekiranya mereka dapat dengan cara yang halal lah. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, dan aku ciptakan hamba aku ni cerita pada zaman sebelum Nabi Nuh AS. Aku ciptakan hamba aku ni di atas hunafa kulluhum, semua manusia ni berada di atas agama yang bersih. Hunafa ni asal dia, maksud dia condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid. Manusia ni tak ada kali kita nak cari atas pagar dak. Walaupun kita boleh guna istilah manusia atas pagar, dalam bab berapa dia ni atas pagar. Tak ada manusia atas pagar ni. Setiap manusia pasti akan ada kecenderungan kepada sesuatu perkara. Kalau dia kata hak ni jahat, hak ni kebenaran, hak ni kebatilan, benar pun saya tak sokong, kebatilan pun saya tak sokong, saya duduk atas pagar. Tak ada. Bila dia tidak sokong kepada kebenaran, automatik dia cenderung kepada kebatilan. Manusia tu asal Allah Ta'ala kata dia ciptakan manusia ni hunafa kulluhum. Setiap manusia ni cenderung kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia cenderung kepada mentauhidkan Allah. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum.
Lalu syaitan pun mari kepada mereka. Syaitan mari kepada manusia. Fajtalatuhum an dinihim. Syaitan pun memesongkan manusia daripada agama mereka. Bila manusia terpesong, wa hurrimat alaihim ma ahlaltu lahum, menyebabkan mereka ni halalkan, haramkan benda yang aku halalkan kepada mereka. Menyebabkan benda aku halalkan kepada mereka, mereka kata haram. Benda yang aku kata haram, mereka halalkan. Wa amarathum an yushriku bihi. Dan syaitan menyuruh mereka untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada aku. Ini ada beberapa perkara kita boleh tengok berdasarkan hadis ni. Yang pertama, kita boleh tengok kalau manusia menghalalkan benda yang haram, tu biasa kita nampak. Benda yang haram dia kata halal, tu biasa kita boleh tengok. Tapi jarang kita boleh tengok manusia yang haramkan benda yang halal. Tak. Lah ni banyak berlaku lagu tu. Cara macam mana? Contoh mudah, vegetarian tak? Dia nak makan, kalaulah selera dia, kerana selera tak apa. Siapa tak kita tengok golongan-golongan vegetarian pada hari ni, siapa tak dia memusuhi orang yang makan binatang. Saya tengok dalam video ni, dia marah orang ikat ikan. Orang ikat ikan, boleh ikan, dia lepas balik ikan tadi ke dalam sungai. Sebab apa? Dia kata menganiayai binatang tadi. Manusia ni, kalau kita biarkan manusia berfikir, manusia bertindak ikut fikiran dia, maka dia akan boleh pergi siapa tak dalam bentuk kita tak sangka mereka akan bertindak lagu tu. Dalam bentuk yang tak logik bagi kita. Tak logik. Manusia warah pun tahu ikan ni boleh dimakan, tiba-tiba dia kata tak boleh sebab menganiayai binatang. Lepas tu dia makan pokok, dia makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu pun hidup. Tak, menyawa juga tumbuh-tumbuhan tadi. Apa boleh makan pula tumbuh-tumbuhan tadi? Sebab tu lah Islam ni dia letak kepada kita satu garis panduan cukup-cukup comel. Kita boleh makan apa dia Allah Ta'ala halalkan, tapi ada cara kita nak makan. Binatang memang ayat kita boleh makan tak? Tapi dengan cara yang Allah Ta'ala suruh. Nak sembelih dengan cara yang penuh kesopanan, dengan penuh ihsan. Dengan penuh ihsan ni wa idza qataltum fa ahsinu fil qatl. Bila kamu nak bunuh, maka kamu bunuh dengan ihsan. Bila kamu nak zabahtum, bila kamu nak sembelih binatang-binatang, fa ahsinu, maka kamu kena ihsan ketika kamu nak sembelih tadi. Islam bagi kebenaran kita nak sembelih binatang, kita nak makan. Sebab tu keperluan manusia. Ada binatang-binatang Allah Ta'ala tak bagi, ada binatang-binatang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita nak ikut sial lah, tak, semua benda akan mampu atas dunia ni. Singa dia tak boleh makan lembu, rimau dia tak boleh makan binatang-binatang lain, dia kena makan rupuk belaka. Kalau kita nak ikut sial lah, tak, sistem Allah Ta'ala buat ni memang betul-betul cukup comel dah. Kalau lah semua binatang-binatang dalam hutan, rimau, kita tasawir semua mereka ni makan daging belaka, semua kena makan rupuk belaka, mati. Daging binatang-binatang akan banyak. Sebagai contoh, ayam akan banyak, lembu-lembu akan banyak. Dah lembu tak boleh nak makan, dah ayam tak boleh nak makan, macam mana? Sebab tu lah Allah Ta'ala buat semua benda tu dia ada. Kalau kita fikir sekali logik, memang sial ke binatang. Tapi kalau kita fikir lagi jauh lagi, semua benda tu diri manusia perlu ke? Kalau kita ngaji bab makanan sendiri pun, manusia ni dia perlu makan daging juga sekali-sekala, dia perlu makan ikan sekali-sekala, dia perlu makan air sekali-sekala, barulah memberikan kebaikan kepada tubuh manusia. Hak tu cara Islam buat. Jadi ada manusia ni mula-mula dia halalkan benda Allah Ta'ala halal, benda yang Allah Ta'ala halalkan, dan dia akan halalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan. Hak ni melibatkan dosa dia buat. Sampai satu tahap bila manusia ni dia sudah biasa dengan dosa, dia akan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa amarathum an yusyriku bi.
Bila manusia ni sudah biasa dah buat benda-benda haram ni, maka mudahlah manusia nak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia dah kadang beriman, tiba-tiba nak kena syirik Allah Taala, mungkin payah. Tapi dengan cara syaitan buat macam mana? Syaitan ni permainan dia sangat-sangat halus. Dia buat, dia goda manusia. Dia tak suruh manusia terus pergi sembah berhala tu. Tak. Dia tak suruh manusia tu dan sekelip mata suruh manusia buat jahat. Tak. Dia ada cara yang syaitan guna supaya manusia ni slow manusia akan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudah dalam bab zina sebagai contoh. Tak ada syaitan ni tiba-tiba kita duduk saja, dia mai goda kita pergi berzina. Tak berzina kita. Tapi dia buat dengan cara yang halus. Macam mana? Berkenalan dengan orang ni dulu. Berkenalan, lepas tu mesej dulu dengan dia. Lepas tu lama-lama bergaul, bercerita, lepas tu jumpa. Barulah berlakunya proses-proses tadi. Sebab itulah cara yang saya buat kepada manusia ni. Dalam hadis yang panjang Nabi SAW sebut, Ibn Abbas sebut dalam hadis panjang, dia sebut bagaimana syaitan ni buat manusia menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak buat sekaligus manusia tu jadi syirik. Bahkan kadang-kadang kita tengok beberapa generasi syaitan tu kena buat sampai tahap baru boleh mencapai maksud manusia jadi syirik. Ibn Abbas sebut dalam satu hadis yang panjang, suratil awthanu allati kanat fi qaumi nuhin fil arab ba'd amma waddun. Ibn Abbas sebut nama-nama orang soleh yang dijadikan sebagai sembah oleh kaum Nabi Nuh. Antaranya Wad, antaranya Suwa', antaranya Ya'uth. Semua ni ada sebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jauf, Ya'uq, Nasr. Asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Kesemua nama-nama tak ada adalah nama-nama orang soleh daripada kaum Nabi Nuh. Dan setiap nama-nama tadi itu dia ada untuk kaum-kaum tertentu. Kalau Wad ni Wad untuk kaum Kilab. Ada satu kaum kaum Kilab yang mana duduk di Daumatil Jandal. Lepas tu ada Yasu untuk kaum sikit-sikit. Dia kata asma'u rijalin salih. Semua ni nama-nama orang soleh daripada kaum Nabi Nuh yang ada di negara Arab pada zaman tersebut juga ada nama-nama tadi. Falamma halaku, bila orang soleh ni mati, auha asyaitanu ila qaumihim. Syaitan pun dia auha ni dia bagi ilham atau dia bagi pengaruh atau dia bisikkan kepada kaum-kaum mereka tadi, an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba, supaya buat tugu. Bila orang soleh tadi mati, kaum ni pun buat tugu orang soleh tadi. Wasammuhum bi asma'ihim, dan buh nama tugu ni nama apa? Nama Wad. Falam tu'bad, tapi tidak mereka sembah lagi tugu tadi atau bina'ah yang mereka buat tadi. Hatta idza halaka ulaika, hinggalah bila kaum tadi, generasi tadi meninggal dunia, mati. Wa tanassakhal al-ilmu ubidat, dan ilmu sudah hilang dah. Orang yang bina tadi dia tahu tak boleh sembah sebab syirik kalau sembah, berdosa kalau sembah. Kita letak je tugu sebagai pengantin kepada mereka. Bila mereka ni mati dan ilmu mereka tu telah hilang, tidak disampaikan kepada generasi seterusnya, ubidat, maka sembah-sembah tadi, berhala-berhala yang didirikan tadi atau tugu-tugu yang mereka buat tadi dijadikan sembahyang oleh kaum-kaum generasi yang mari seterusnya. Ni cara halus bagaimana syaitan dia menipu daya manusia. Syaitan buat terhadap manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran banyak tempat berkenaan kaum Nabi Nuh AS dan berkenaan penyembah berhala yang berlaku. Ataunya dalam banyak surah Allah Ta'ala sebut kaum-kaum ni bila mereka melakukan sembahyang, mereka sembah berhala. Kadang-kadang kalau kita tanya
mereka sembuh tu bukan mereka tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembuh tu kerana mereka letak Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam bentuk, atau mereka anggap Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana anggapan manusia terhadap sesama manusia. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembuh mereka kami tidak sembuh mereka dengan erti kata mereka tu Tuhan kami, patung-patung yang kami buat tadi. Mereka tu tidaklah kami sembuh kerana kami anggap mereka tu sebagai Tuhan kami, illa malaikat mereka tadi tu liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tujuan kami sembuh mereka tadi tu adalah kerana mereka ni boleh menghampirkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Allah Taala ni jauh, mereka tu adalah orang yang soleh, mereka tu orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni orang yang banyak dosa, kita ni orang yang hina, kita ni orang yang jahat, kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia, kalau kita tengok Hamka dia sebut mereka ni dia buat Tuhan ni supaya raja dari kalangan manusia. Bagus dah kalau kita tengok, anggap Allah Ta'ala sebagai raja, tapi dia meletakkan Allah Ta'ala ni seperti raja dari kalangan manusia. Raja-raja dari kalangan manusia, memang raja ni tak semua orang boleh masuk dekat dengan dia, tak semua orang boleh jumpa raja, tak semua orang boleh minta dengan raja. Jadi dia kata gitu juga Tuhan ni, tak semua orang ni boleh masuk dekat dengan Tuhan, tak semua orang boleh hak dia kata tu Tuhan terima. Sebab raja hanya orang berpengaruh dengan dia je dia terima permintaan. Kalau orang tak kenal mari mana mari nak minta sesuatu kepada dia, kena reject dulu lagi lah. Jadi dia anggap lagu tu lah Tuhan ni. Sedangkan raja dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat tidak sama, tidak ada sudut persamaan pun. Yang pertama, raja dari kalangan manusia ni siapa yang lantik dia? Orang yang lantik dia. Kalau tak ada, kalau sepakat satu negeri tu semua sepakat tak mengaku dia sebagai raja, tak ada nilai dia tu. Contoh dah, ada nilai dia sebagai seorang raja kerana orang sepakat menerima dia sebagai seorang raja. Allah Ta'ala gitu ke? Tak. Kalau semua manusia, semua makhluk atas muka bumi ni tak mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan, dia tetap berkuasa. Pertama. Yang kedua, Allah raja-raja manusia, raja-raja yang ada ni, kenapa manusia tak boleh masuk dekat dengan dia? Sebab banyak faktor. Tak semua orang boleh masuk dekat dengan dia. Faktor keselamatan kadang-kadang. Kalau semua orang boleh mari jumpa dia kan, macam-macam lah, orang yang nak bunuh dia ke, orang yang nak menganiaya dia ke, orang yang nak buat satu tindakan jahat kepada dia ke. Sebab itulah tak semua orang boleh jumpa dia, tak semua orang boleh masuk dekat. Tuhan ni ada kau nak bunuh dia, Tuhan ni perlu kepada penjagaan kau. Tak. Yang kedua. Yang ketiga, raja ni manusia. Bila dia manusia, dia ada suatu benda yang boleh mempengaruhi dia. Contoh dia, kalaulah kita pergi minta dengan adik dia sebagai contoh, tak kata raja mana-mana ni, kita pergi minta dengan adik dia sebagai contoh. Adik dia pun minta kepada raja tadi. Mungkin kerana kalau minta kepada dia tu adik dia, mungkinlah memberi kesan kepada dia. Sebab adik mungkin tak tunaikan permintaan dia kan, tak kecek lah dengan adik dia. Atau kita pergi minta dengan isteri dia, isteri dia pun minta dengan dia. Jadi kalau tak tunaikan permintaan isteri dia kan, tidak luar lah. Tak, mungkin raja pun tidak luar juga. Mungkin boleh berlaku lagu tu. Macam-macam benda boleh berlaku. Mungkin isteri dia tak tegur dia kalau tak tunaikan permintaan dia ke. Jadi permintaan tadi tu boleh mempengaruhi dia. Kalau dia tak bagi, akan berlaku sesuatu, akan berlaku dia tak hormat kepada dia ke. Allah Ta'ala ni berlaku kau tak kepada Allah Ta'ala lagu tu? Tak berlaku lagu tu. Siapa-siapa pun boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak nanti kena orang ada pengaruh di sisi Allah barulah orang tu boleh mempengaruhi Allah. Allah Ta'ala tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Tak ada manusia yang boleh mempengaruhi Allah Ta'ala untuk buat keputusan. Seperti mana pemerintah kau, raja kau, dia ada orang tertentu yang boleh mempengaruhi dia buat keputusan. Kalau tak sayang ni, kalau tak tunaikan permintaan ni, maka
dia punya kekuasaan, dia punya pemerintah boleh tergugat sebagai contoh. Sebab dia boleh terkesan. Allah Ta'ala tidak lagu tu. Jadi Hamka kata, ini juga disebutkan oleh Syekh Ismail Al-Syahid dan Risalah Tauhid. Dia kata ramai manusia dia beranggapan lagu tu lah. Manusia hak minta kepada sesuatu ni, dalam istilah kita panggil sebagai tawassul. Dia kira tawassul lah tu. Dia pergi minta dengan berhala-berhala dia, supaya dengan perantaraan berhala dia tu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan sebagai perantaraan. Ni adalah anggapan golongan-golongan musyrikin Quraisy. Mereka musyrikin Quraisy ke golongan musyrikin yang ada pada hari ni ke, mereka menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka anggap sebagai seperti mana raja-raja, seperti mana pemerintah-pemerintah lain, seperti mana ketua-ketua lain. Yang mana mereka ni kalau orang yang berpengaruh minta dengan mereka, mereka baru tunaikan. Sebab kita hari ni lah nak minta sesuatu dengan orang, kena ada kabel, barulah ada pengaruh. Allah Ta'ala tidak perlu kepada kabel. Jadi mereka anggap berhala-berhala sebagai kabel untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak pergi minta gitu ya, polok dulu lagi. Tapi kalau guna kabel, akan diterima. Gitu anggapan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa ni? Ujibu da'watad da'i, aku tunaikan, aku mustajabkan doa siapa-siapa yang minta doa kepada aku. Falyastajibu li, Allah Ta'ala kata, mu kena usaha buat sesuatu, atau mu kena usaha supaya doa tadi dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan setakat berdoa kepada Allah, kita kena falyastajibu li, kita kena buat usaha supaya doa tadi dimustajabkan oleh Allah. Bukan duduk saja doa lagu tu, waktu pun doa juga. Kita kena pilih waktu yang mustajab. Kita kena pilih dalam keadaan kita ni yang memungkinkan Allah Ta'ala untuk mustajabkan doa. Dalam keadaan bersuci kau, atau dalam keadaan selepas kita buat ibadat kepada Allah kau, kita baca Quran sebelum tu, kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah, kita meminta kepada Allah SWT doa. Beri sebab untuk Allah Ta'ala mustajabkan doa tadi. Sebab kita doa selepas kita buat ibadat kepada Allah. Atau kita pergi pilih tempat-tempat yang mustajab. Kalau kita pergi Arafah, pada Arafah, pada ketika wukuf, ketika tu waktu doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau di kawasan Kaabah ko, atau di Raudhah ko, atau waktu-waktu yang mustajab. Pilih mana waktu-waktu Nabi kata sebagai waktu yang mustajab. Nabi kata hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada beberapa waktu. Ada satu waktu tu waktu yang siapa-siapa minta doa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi. Usah ada doa. Kita tak tahu waktu mana. Nabi tidak memperincikan waktu mana, supaya kita berdoa sentiasa sepanjang masa ketika tu. Apa ni, 1/3 malam yang terakhir ko, sebelum kita sembahyang subuh, kita bangun awal sikit, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita nak suatu perkara, tapi seolah kita tidak ada usaha untuk kita doa dan dengan sungguh-sungguh, dengan cara Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Ketika sujud ko, macam-macam, sebelum kita bagi salam, tu semua waktu-waktu yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suruh kita perbanyakkan doa pada waktu-waktu tersebut. Dan Nabi tidak khusus nak doa sahabat-sahabat, doa mari kepada aku belaka. Tidak lagu tu. Ada sahabat-sahabat yang pergi minta Nabi doa kepada dia, ada tawassul ketika Nabi SAW masih hidup. Selepas tu semua sahabat-sahabat berdoa sendirilah. Tu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh tengok ketika sahabat-sahabat sakit, ada bila Nabi pergi, Nabi tolong doa kepada dia. Ada kadang-kadang Nabi ajar dia supaya dia berdoa lagu tu. Nabi suruh buat sendiri doa, minta lagu ni. Tu tetap bagaimana golongan musyrikin pada zaman tersebut, dan sehingga pada hari ini mereka menjadikan berhala-berhala, mereka menjadikan sembah-sembahan mereka tadi sebagai cara untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, sebagai kabel antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh AS, dia dakwah kepada kaum baginda. Kita bertahu
setiap dakwah yang dilakukan oleh para nabi semua akan dirintangi oleh penolakan terhadap dakwah mereka. Tak ada seorang nabi pun mari-mari dakwah senang gitu je. Kesemua akan menghadapi penentangan daripada kaum mereka. Antara penentangan yang dilakukan oleh kaum-kaum Nabi Nuh AS terhadap Nabi Nuh, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, awa'ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Awa'ajibtum, mu merasa pelik kah? Mari kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu. Tuhan mari peringatkan kepada kamu ala rajulin minkum, melalui seorang lelaki daripada kalangan kamu. Jadi mereka rasa pelik. Mereka ramai daripada kalangan mereka ni, golongan musyrikin ni, mereka tak boleh nak menerima Rasul sebagai nak menerima Rasul sebagai orang yang membawa berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tu juga manusia seperti mereka. Mereka tolak tu bukan kerana alasan mereka lah. Antara alasan mereka ya, sebab mu pun manusia seperti kami. Mu pun makan, mu pun minum. Apa lebihnya mu ni? Kalau lah betul mu ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mu ni mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, patutnya mu ni hebat lah. Tak makan sebagai contoh, atau tak minum sebagai contoh, atau tak beristeri sebagai contoh. Sebab itulah kalau kita tengok ada orang tali, dia sebut kepada, bila nak cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi Muhammad ni supaya orang lain lah juga. Kalau kita tengok nikah pula sudah kan, dia ingat bila seorang tu sebagai seorang Nabi, maka tak ada nafsu dah lah. Bila tak ada nafsu, kerja dia beribadat 24 jam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka manusia, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala ni, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tidak ada dah dalam diri dia dunia ni. Semua 24 jam kena beribadat je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh mikir pasal perempuan kau nak nikah kau. Tak boleh mikir pasal nak makan, nak minum kau. Tak boleh fikir urusan dunia. Sebab tu mereka kata Rasul gap dia lagu ni. Kami pergi pasar, dia pergi pasar, pergi beli juga. Rasul duduk rumah sudah lah. Kalau nak makan tu lewat turun lah, makan daripada syurga. Kalau Rasul kan, kau orang Tuhan saya kau Rasul ni, orang pilihan Allah. Tak nak makan, kena pergi cari juga. Apa Tuhan tak bagi sendirinya? Tu antara sebab mereka mempertikaikan. Batu Rasul ni miskin seperti kita dia juga. Bahkan kita kaya lagi pada dia. Tak, dia lebih sesak pada kita. Sepatutnya kalau mu tu Tuhan saya, mu tu kaya, mu orang paling kaya sekali. Jadi dia menilai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menilai kasih sayang Allah Ta'ala ni berdasarkan material. Kalau you tu kaya, bermaksud Tuhan saya lah ke dia. Dan di Quran sendiri sebut, bila mereka ni mendapat rezeki, mereka kata akraman, Tuhan telah muliakan kita lah. Kalau lah dia miskin, dia susah, dia kata ahanan, Tuhan hina dah kita. Jadi dia meletakkan saya ke tidak saya, atau mulia ke tidak mulia Allah Ta'ala kepada dia tu melalui neraca material. Sedangkan para Rasul, Allah Ta'ala tidak pernah meletakkan material sebagai neraca dia saya atau tidak saya kepada seseorang. Kalau kita nak kira lah Nabi Musa dengan Fir'aun, tentu Fir'aun lebih Tuhan saya. Sebab apa? Dia ni kaya raya, ada istana, dia ni ada bala tentera, ada pengikut yang ramai, ada negeri. Nabi Musa ni apa je dia ada? Tukar peo kambing je Nabi Musa ni. Tu pun kambing orang. Kalau peo kambing dia tu boleh kira lagi. Tu pun kambing orang dia peo. Kambing tua dia. Nabi Musa ni. Tanah tak ada, rumah tak ada, hidup pelarian gitu je Nabi Musa. Kalau nak ikut material tu sebagai bukti Tuhan saya, tentu Fir'aun lebih Tuhan saya lagi berbanding Nabi Musa AS. Fir'aun ada jawatan, Fir'aun ada harta, Fir'aun ada istana, berbanding Nabi Musa. Rumah pun tak ada. Kita tahu kisah hidup Nabi Musa tak? Hidup pelarian, duduk dengan Fir'aun. Bila muda sikit, bila sudah dewasa sikit, lari pergi ke Madian, baru balik ke Mesir balik. Bila balik ke Mesir balik, dakwah kepada Fir'aun, lari pula keluar daripada bumi Mesir.
Sampai ke mati Nabi Musa ni tak ada tanah nak duduk. Sampai dia mati tu berhampiran dengan Baitul Maqdis. Nabi Musa mati berhampiran dengan Palestin. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau nak mati biar aku mati ni dengan Baitul Maqdis ni, dengan bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, jaga dia, aku lepas batu. Lepas batu, sejauh mana batu tu boleh pergi kita lepas. Itulah jarak antara aku dengan Baitul Maqdis, aku nak mati. Situlah Nabi Musa AS dikebumikan. Situlah dia mati, dia dikebumikan. Tak ada tanah dia, rumah pun tak ada, nak berada dengan Firaun, segala kekayaan dia ada. Kalau kita melihat kalau kita melihat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut material, kita pada ini melihat betul tidak betul seseorang itu melalui kemajuan yang mereka dapat. Negara barat maju, betul lah mereka tu sebab mereka maju. Islam yang mundur, tak betul lah Islam sebab mundur. Tu gambar kita. Sedangkan banyaklah kali kita nak bahas kenapa negara Islam boleh jadi mundur. Banyak sebab sebenarnya. Antara sebab orang Islam itu sendiri, antara sebab juga kita kena tahu memang musuh ni tak asyik Islam maju. Islam nak naik, dia akan berkacau selalu. Tengok negara-negara Islam nak maju, hacur belakang. Iraq hacur, pada kaya tak mudah Iraq tu. Kuwait hacur. Tak ada negara Islam yang bila nak bangun, nak kaya, dihacurkan oleh mereka. Kalau tak hacur pun, negara Islam tu kena duduk bawah dia. Negara-negara Islam ada pada hari ni kena taat kepada dia belakang. Tak boleh buat lebih. Kita nak maju, nak buat senjata pun tak boleh. Kita nak buat senjata canggih sikit kan, kena berkacau tu. Seperti Iraq berlaku tak, pada tak ada pun dituduh Iraq nak buat nuklear, kena berkacau selalu. Apabila negara Islam nak maju lagu tu, dan mereka meletakkan kemajuan ni dari sudut definisi mereka sendiri. Kalau kita tanya orang kita, tanya siapa-siapa, apa dia definisi maju ni, kita pun tak tahu ayat gapo. Kita boleh ayat bau ni tinggi, itu kita boleh ayat. Itulah kemajuan. Bandar yang metropolitan, itulah maju. Siapa yang letak definisi maju lagu tu? Kalaulah kita letak definisi maju ni, manusia hidup bertamadun. Bau ni tak tinggi, bau ni tak banyak pun tak apa, tapi sosial manusia tu bagus. Kita tak siap letak kemajuan lagu tu. Sebab itulah walaupun negara dia ni hacur sosial, kita tengok Jepun tak, Jepun ni maju, tak tahu nak oyak maju setahun mana. Kita nak kata api dia tu pelik dah. Kita nak pergi Kuala Lumpur ni, APJ nak pergi Kuala Lumpur, naik kereta api dia 10 minit boleh sampai dah Kuala Lumpur. Derah tak derah, maju tak maju. Dia sudut material, tapi dia sudut sosial dia hacur. Dia sudut akhlak dia hacur. Dia sudut kebersihan tu baguslah. Dia sudut sosial dia tu, masalah sosial sangat-sangat teruk berlaku. Tapi kita kata mereka maju walaupun sosial dia teruk. Sebab apa? Sebab definisi maju tu diletak oleh mereka. Kalau kita letak, kita membina masyarakat yang bagus dari sudut sosial, dari sudut pergaulan kita jaga. Kalau kita letak maju lagu tu, majulah tu. Sebab itulah Islam ni tidak pernah memusuhi kemajuan. Tapi kemajuan itu bukanlah fokus utama dari Islam. Islam tak memusuhi kemajuan. Kalau kita boleh maju, kita kena maju. Tapi Islam bukan menjadi fokus utama. Pada zaman Nabi, Rom, Parsi itu lebih maju lagi berbanding negara Arab. Nabi tak pernah kata kepada para sahabat, kita kena jadi seperti mereka, kita kena maju seperti mereka. Tak. Hak Nabi bawa agam dia, ajaran Islam tadi. Hak Nabi bawa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kalau dia betul-betul ikut Quran, dia betul-betul ikut sunnah, dia betul-betul ikut syariat Islam, tu jauh lebih maju lagi. Walaupun manusia tidaklah, walaupun tidak mempunyai bau ni tinggi, walaupun tidaklah sahabat negara-negara barat, tapi kalau manusia hidup dalam keadaan di bawah naungan Quran, di bawah naungan sunnah Nabi SAW, di bawah naungan syariat Islam, itulah kemajuan paling besar sekali dalam kehidupan kita. Itu jadi kayu ukur kepada mereka. Nak terima Nabi, kenalah kaya dulu pada kita.
Dan sebab itulah kita tengok paling ramai orang yang menentang Nabi-Nabi ni ada dari kalangan al-malak, dia panggil. Ikut dah banyak sebut waqala al-malak, waqala al-mala'u alladhi nakafaru. Ada juga ustaz-ustaz kita dia terjemah malak Melayu. Setahun lepas ada, dia kata Melayu ni ada dalam Quran. Kita pun ni mana Melayu disebut dalam Quran. Dia kata mala'u tu asal dia Melayu. Pada mala'u disebut dalam Quran tu dalam bentuk negatif. Pembesar-pembesar, orang-orang yang ada kuasa, orang yang ada pengaruh, dia lawan para nabi. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau ikut ajaran nabi ni akan hilang segala pengaruh mereka, akan hilang segala jawatan mereka. Abu Jahal, Abu Lahab ni seorang yang sangat-sangat cerdik. Abu Lahab ni, kenapa dia sangat-sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai tahap tak ada musuh Allah Taala ni hidup zaman Nabi ni yang Allah Taala sebut dalam Quran selain Abu Lahab. Abu Jahal dia tak ada sebut dalam Quran. Abu Jahal ni, Abu Lahab ada disebut, bahkan dia nama surah apa tak? Surah Lahab tak? Abu Lahab siapa ada disebut dalam Quran tentang dia. Kenapa? Dia paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Abu Lahab ni dia seorang yang ada pengaruh. Dan dia nampak jelas. Sebab itulah ketika ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain memberi sokongan kepada Nabi, ada keluarga Nabi ni ada kafir pun dia bagi sokongan juga kepada Nabi. Dia suruh dia tak Islam tu suku, tapi dia tak setuju dia buat jahat kepada Nabi. Abu Lahab ni tak, sampai ke mati dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dia tahu kalau Nabi, kita terima ajaran Nabi, habis jawatan aku lah ni. Dia mulia ni kerana berhala-berhala dia ada tu lah. Dia boleh jadi jawatan sikit-sikit, jaga harta. Berhala-berhala tu orang bila orang pergi, orang bagi sumbangan kepada harta tadi, orang bagi sedekah kepada harta tadi. Jadi golongan-golongan ni orang jaga. Kalau lah tak ada orang semua berhala tadi, tak ada lah semua tadi tu. Dari sebab itulah antara faktor dia menentang sangat-sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia boleh fikir jauh tentang kedudukan dia yang akan tergugat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin. Mereka kata kepada Nabi Nuh AS, al-mala', golongan-golongan yang ada pengaruh tadi, dia kata kepada Nabi Nuh, ma naraka illa basharan mithlana, kami tak tengokmu wahai Nuh melainkan manusia seperti kami je mu ni. Kami makan minum, mu kena makan minum juga. Rasul gap dia lagu tu, orang pilih Tuhan gap dia lagu tu, orang tu saya gap dia lagu tu. Mu kena kerja seperti mana kami kerja juga. Kalau Tuhan saya kamu, dia tu harta tu penuh dia turun ke rumahmu, mu tak boleh kerja dah. Dia sebab mu orang tu balik saya. Kita saya kepada anak kita, adakah kita akan biarkan anak kita susah? Tak. Dia nak gapo kalau kita ada, kita bagi belakang kepada dia. Kalau betul lah mu Nuh orang Tuhan saya, tentu Tuhan akan bagi belakang kekayaan kepada mu. Tapi mu nak makan kena kerja juga seperti mana kami. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhuluna badiyar ra'yi. Orang-orang ikut mu pula Nuh, bukanlah orang hebat-hebat, orang-orang miskin je orang ikut mu ni. Orang-orang yang hina je ikut mu ni. Badiyar ra'yi, orang-orang yang mudah kamu pengaruhi, orang yang cetek pemikiran dia, orang kampung, orang biasa, yang mudah terpengaruh, yang tu je yang ikut, jadi pengikut kamu wahai Nuh. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami tak nampak gapo-gapo kelebihan pun mu berbanding kami. Nak kata lebih kaya, kami lagi kaya berbanding mu. Nak kata ada pengaruh, kami lebih ada pengaruh berbanding mu. Mereka lebih ramai pengaruh. Sebab tu ikut Nabi Nuh berapa orang je? Ada sebagai dia sebut 50 orang je ikut Nabi Nuh. Tak negara tu 50 orang je ikut dia. Kalau nak banding pengikut, kami lebih ramai wahai Nuh. Bal nazunnukum kadhimin, bahkan kami rasa mu ni nipu wahai Nuh. Mu ni sebenarnya nak kekayaan sebenarnya. Bila kamu ada pengikut, kamu boleh bolok segala harta-harta mereka. Tu je kami sangka terhadap kamu wahai Nuh. Kamu ni bukan mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu bukan bawa daripada
Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kamu ada agenda kamu tersendiri wahai Nuh. Kamu ada hasrat jahat kamu sendiri wahai Nuh, untuk kepentingan diri kamu sendiri. Bukan kamu ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah sampai kali ni manusia menolak Daud, menolak para nabi. Antara itulah sebab-sebab dia. Sebab mereka, itu hikmah Allah Ta'ala turunkan Rasul ni sebagai manusia, supaya boleh tunjukkan kepada kita bagaimana cara kehidupan. Rasul ni dia bukan mari nak bawa gapo Tuhan nak saja. Dia mari juga nak tunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan yang Tuhan nak. Kalau bos sekadar nak buat mari turun kitab, nak bagi tahu arah, buat turun kitab je lah, pakat baca. Dok, Nabi kita sampai 20 tahun 23 tahun Nabi kita hidup sebagai Rasul. Kalau buat nak bawa main Quran, sehari boleh buat turun dah Quran, mari pakat baca kan. Tapi dok, lebih penting lagi nak menjalani kehidupan tu seperti mana yang Tuhan nak. Sebab itulah bila mereka kata wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhuluna badi ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin. Kamu wahai Nuh hanyalah penipu, seorang penipu, seorang yang mempunyai agenda lain selain daripada gapo yang Tuhan nak. Bila dia ajak kepada Islam, bila dia ajak kepada agama yang dibawa oleh para nabi, gitulah hujah manusia semenjak zaman dulu hinggalah zaman kita pada hari ini. Hikmah Allah Ta'ala buat nabi ni dari kalangan manusia supaya kita ni boleh turut dia. Bukan setakat kita dengar apa dia ayat, kita boleh turut dia. Kalau lah mari kepada kita malaikat, malaikat ni jadi rasul, malaikat ni jadi nabi, payah juga kita ni. Malaikat jadi nabi, dia mari kepada kita ayat, kena puasa sebulan. Kita ayat, mu tak apalah boleh puasa, mu tak makan tak minum. Kita ni kena makan kena minum. Dia mari ajar kepada kita kena sembahyang malam. Kita ayat kepada dia, mu tak apalah tak tidur, bolehlah nak ibadat sepanjang masa. Kami ni kena tidur. Tapi Tuhan buat mari manusia supaya kalau kita kata kita kena makan, nabi juga kena makan, tapi boleh jadi puasa. Kalau kita kata kita kena tidur, nabi juga kena tidur, tapi ada waktu nabi bangun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita kerja, duit kita kumpul, tiba-tiba kena bagi kau orang sebagai zakat duit kita, nabi pun gitu juga. Dia kerja juga, dia kumpul duit juga, tapi dia juga keluarkan zakat, dia juga bagi sedekah, supaya manusia tidak ada hujah dah untuk nak menafikan sebab kenapa dia kena beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata malaikat mari ya tak boleh berzina, kita bayar kepada dia, tak apalah mu tak ada nafsu, kita ni ada nafsu. Macam-macam manusia akan bagi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak usah turut perintah Allah. Kalau malaikat mari perintah Allah Taala, kita akan memperhatikan ke pula perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Supaya orang mai dekat kita, dia ni kaya sebagai contoh, kaya raya dia pun ayat kepada kita kena banyak sedekah, kita kena banyak infak. Kita baik kepada dia, mu tak apalah kaya tu, nak infak kau nak go tu nak go ni, kita ni bobo cukup makan, nak infak kepada dia, kita ni bobo cukup makan, nak sedekah kepada dia. Gitulah Allah Ta'ala buat Nabi SAW, para nabi yang lain dari kalangan manusia, supaya manusia ni tak ada hujah nak lawan mereka, nak kata kita tak boleh beribadat seperti mereka, sebab mereka tu lain daripada kita ni lain berbanding mereka. Kita berhenti setakat tu dulu untuk hari ni. Kita sambung insya-Allah kisah Nabi Nuh AS yang lain. Panjang lagi kisah Nabi Nuh AS ni, insya-Allah kita sambung pada masa yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.